Oh, we are Okay, live. we are going live now. Waiting for the system to setting, and alright, I think we are live. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan apa khabar semua? Selamat datang ke satu lagi episod Perspektif Komunikasi Warna, yang mana kita akan berbincang topik-topik yang menarik tentang komunikasi warna. Dan dalam kita punya session ni kita biasa akan ada jemputan khas, yang mana jemputan ni memang sangat familiar dengan topik komunikasi warna. Kepada yang belum familiar tentang komunikasi warna sebenarnya adalah buku yang saya tuliskan mengupas tentang topik colored brain. Dan of course buku ada information, kita nak lebih banyak information lagi, kita nak mendengar maybe personal stories, ada banyak kisah-kisah yang mungkin kita boleh kupas dan kita boleh pelajari daripada pengalaman. Sebab saya rasa belajar daripada pengalaman ni macam best sikit, kita boleh relate dengan pengalaman, dan people make mistakes, and how do we actually learn from that mistakes and make it into a new, kita panggil wisdom daripada perkongsian daripada pengalaman-pengalaman. So untuk hari ni kita ada Syakir Fazilah, yang mana juga merupakan salah seorang certified colored brain trainer. Okay. Ini maksudnya certified colored brain trainer ni maksudnya dia qualified untuk mengajar seseorang untuk menggunakan ilmu colored brain. Dan Syakir juga merupakan salah seorang sahabat saya yang kami dah sama-sama jumpa dengan Atta Kamazi. Kalau ingat lagi, kita dekat Starbucks tu kita bincang dengan Atta Kamazi. Atta Kamazi cakap pasal the brain ambiguity relief dengan gaya-gaya dia sekali. Okay, so meaning that Syakir banyak knowledge not only on colored brain, tetapi banyak lagi profiling lain, of course emotional drive. Dan sebenarnya together with Syakir juga kita dah develop satu profiling tools dipanggil Talent Zone. Okay, mungkin kita boleh sentuh juga sedikit tentang Talent Zone selepas ni. Okay, so saya tak nak berbicara lebih lanjut. Okay, saya nak bertanya soalan, nak minta Syakir perkenalkan diri ni. Siapa Syakir sebenarnya, dan background sedikit tentang Syakir. Okey, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Johan Irwan, sahabat saya. Boleh dengar suara jelas Okey, jelas. Cool. Alright. Okey, audience yang sedang menonton boleh bagi feedback sikit, boleh komen sikit, dengar ke tak dengar ke? Kan? Harap-harap semua dengarlah. Alright. Kita shot sendiri kan bercakap. Pertama sekali saya sangat berterima kasih kepada saudara Johan sebab menjemput saya untuk sesi malam ini, dan saya juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana yang meluangkan masa untuk sesi live kita. Saya tahu anda semua banyak tanggungjawab lain, banyak benda lain nak kena buat, esok cuti, that means kena jaga keluarga, kena spend time dengan family, time ni lah baru nak lipat baju, baru nak hantar baju basuh, betul tak? So banyak sangat tanggungjawab, tetapi anda pilih untuk berada di sini, berada di depan telefon ataupun laptop anda untuk melihat jejaka berdua ni berbicara. So sekali lagi terima kasih. Alright, so bila kita bercerita tentang colored brain, saya nak berkongsi satu cerita tentang diri saya sendiri. Boleh Boleh? Okey, sila. Okay. Kita mulakan dengan cerita dulu. Dengan cerita dulu. Alright. Sebagaimana kebanyakan sahabat saya yang tahu, saya ni, nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Fazilah. Nama ayah saya pula Muhammad Fazilah bin Kamsah. So, bagi yang tak kenal, ayah saya tu adalah seorang yang boleh tahan, agak terkenal jugalah. Apa kerja beliau? Sejak kecil kalau saya nak tulis pekerjaan ayah dekat buku sekolah ke, dekat borang ke apa kan, saya mesti blur macam ayah saya bukan pensyarah. Sebab dulu dia pensyarah UPM, kemudian dia dah berhenti dia kerja. Dan waktu dia berhenti saya baru darjah 3. Jadi kita punya pemahaman, dia bukan pensyarah, dia bukan bomber, dia bukan polis, dia bukan doktor, dia bukan peguam, bukan jurutera arkitek ataupun engineer. So dia tanya, apa kerja ayah saya? Saya tanya ayah saya, abah, kerja abah ni apa? So abah kata, tulis je pengarah urusan syarikat. So saya cakap, cikgu, ayah saya pengarah urusan. So cikgu tanya saya balik, pengarah urusan syarikat, apa kerja dia? Saya cakap, pengarah urusan lah. So cikgu kata, tak, pengarah urusan tu ialah position, title. Apa kerja ayah? Apakah
what's your father's work? What does he do? Saya blur kan. Darjah 3 mana faham kan. So balik mak tanya balik. Abah, apa kerja abah sebenarnya abah kan? So abah kata, okay, abah ni, dia pun segan nak mengaku pakar motivasi tau. Dia nak sebut nama pakar motivasi. Dia kata, abah ni penceramah motivasi. Dan time tu barulah saya mula tengok TV, orang perkenalkan beliau sebagai pakar motivasi. Saya macam, nak tulis pun segan. Oh, ayah saya pakar ke? Sebab kat rumah ni macam pendiam, macam tak ada apa. Macam relax kan. So kalau keluar semua, oh Fazal Kamsah. Memang sumpah segan. Dari dulu sampai sekarang memang segan. So Sampai sekarang masih segan lagi masih segan lagi. Umur dah 36, jalan sebelah ayah nak ke 70 tahun kan. Masih segan. Orang masih ingat kita ni anak dia budak-budak lagi tau. So segan lah. Jadi membesar dengan nama bin Muhammad Faizlah Kamsah ni membawa a certain tanggungjawab, a certain quote-unquote beban kan, tanggungjawab. Jadi bila saya membesar, waktu sekolah dulu, tak susah in the sense that nak menjadi efisien dekat sekolah, nak menjadi berguna dekat sekolah, dia ada ukuran yang jelas. Dapat A dengan markah A, markah 85, 90, itu satu ukuran yang jelas tau. Jadi waktu saya sekolah, sama ada saya dapat mencapai atau tak mencapai, kita tahu ada ukuran jelas untuk nak menjadi efisien, macam mana nak menjadi berguna, macam mana nak menjadi seorang yang boleh dihormati kat sekolah tau. Dan kat sekolah juga of course, kita ada exam, ada assignment waktu kita masuk universiti. Jadi kalau kita siapkan kerja, kita dapat markah, dan markah tu dapat grade A ataupun A minus, so itu menunjukkan kita seorang yang efisien, menunjukkan kita seorang yang berada di satu taraf yang tinggi di masyarakat. Itu waktu sekolah, waktu universiti. Itu standard yang telah ditetapkan. Betul, ada standard yang ditetapkan dan kita jelas nak capai. Okey. Bila habis sekolah, kita masuk kerja kan. Masuk kerja, bila saya bermula dengan kerja di bank, di RHB Bank. So bila kita masuk kerja, dia punya pandangan dah berbeza. Kita punya A ke, kita punya apa, dah tak kisah, tak siapa peduli. Tak siapa pun kasi tanya, datang kat meja kita, awak punya SPM dulu berapa? UPSR apa? PMR, PTC. Tak ada siapa tanya. Nobody cares. So kita fikir, okay, saya masih lagi membawa nama ayah saya, tetapi macam mana nak jadi efisien, macam mana nak menjadi berguna dekat syarikat. So kebanyakan orang, cara dia tunjuk berguna ialah dia masuk on time. Katalah kerja start 8.30, 8.20 dia dah ada dekat atas meja dia. Kemudian dia balik overtime. Datang on time, balik overtime. That means kalau balik 5.45, dia pukul 8 baru balik. Pukul 9 baru balik. Itu menunjukkan dia ialah seorang yang berguna dekat syarikat. Itu dah menjadi satu tanda ukur yang tak formal. Betul? So saya cuba nak mengikut rentak tu, sebab kat sekolah kita tahu rentak. Kan? Dapat A, dapat markah, assignment siap. Betul, itu satu rentak kebergunaan. Tapi dekat tempat kerja, saya sedar yang bila saya cuba nak mengikut orang, saya tak efisien langsung. Betul? Boleh datang on time, tak ada masalah. Boleh balik overtime, tak ada masalah. Tapi kerja tak siap pun. Rizal, sebab apa? Dari situ saya sedar macam, saya ni ada kekurangan ke? Kenapa saya tak boleh jadi macam orang lain? Kenapa saya tak boleh jadi macam mentor saya, bos saya yang memang boleh bekerja sepenuh masa, memang boleh fokus dari 8.30 sampai pukul 9 malam. Memang 8.30 sampai 9 malam lah. Saya 8.30 sampai 9 pagi. 8.30 9 pagi, lepas tu saya dah melangor perangan, fikir sana, fikiran dah cloud. Alright, so dari situ saya mula timbul titik doubt ataupun keraguan terhadap diri sendiri. Saya ni seorang yang bagus ke? Saya ni seorang yang efisien yang berguna ke pada syarikat? Kemudian that's why saya kerja kat bank tak lama. Saya kerja kat bank 2 tahun je. Alright, so selepas 2 tahun, saya mula bekerja dengan ayah saya sendiri. Jadi, dengan ayah saya syarikat motivasi lah. Dan bila saya syarikat motivasi, dia punya aktiviti lain. Kalau dekat bank tu, aktiviti dia yang paling penting lah duduk dan memproses informasi tau. Kita buat paperwork, kita buat dipanggil credit paper, kita analisa orang punya kemampuan nak bayar balik hutang kan. Tetapi bila saya bekerja dengan syarikat training,
aktiviti dia berbeza. Aktiviti yang menunjukkan kita berguna ni berbeza. Aktiviti dia apa? Aktiviti dia berjumpa orang, bercakap dengan orang, trying to convince people, bagi motivasi dekat orang. Kita mencari counselling kan, mencari permasalahan dan sama-sama mencari solusi. Dari situ saya rasa, oh ini saya lebih efisien kat sini. Lebih berguna, betul? So, dekat situlah bermulanya saya fikir, sebenarnya lain orang, lain cara berfikir, lain cara memproses informasi dan lain cara dia menunjukkan efisiensi dia sendiri. Alright. So kat situlah saya mula. Tetapi alright, bila dibandingkan dengan ayah saya ada PhD, belajar pula dekat Amerika. So balik dari Amerika, ada PhD, that's why dia memang ada satu weightage, ada satu club ataupun authority. Ada satu kelebihan bila dia bercakap orang dengar sebab dia lah Dr. Muhammad Faizal Kamsah. Alright. Macam saya tak ada, saya just Muhammad Syakir nak tak haji pun segan. Dah ada haji belum? Itu cerita lain kali. So nak letak benda macam tu pun tak tahu nak letak apa kan. Dari situ saya berjumpa dengan saudara Johan tahun 2014. Sebelum tu saya dah cari dah macam mana nak meningkatkan efisiensi saya dalam bidang training kan. Macam mana. So saya carilah apakah trainer yang paling bagus untuk nak menambah nilai pada saya punya what I can offer to people kan. So Johan pun cerita saya yang dia pun join Colored Brain, memang seronok. Dia cerita sedikit sebanyak tentang Colored Brain semua macam so saya dapat tahu yang Colored Brain ni ialah satu disiplin pengetahuan baru. It's a new knowledge discipline yang mana dia tersusun dan dia is a knowledge discipline lah. Macam ayah saya ada PhD dan saya boleh ambil Colored Brain ni sebagai saya punya asas, foundation of my knowledge discipline. So saya cepat-cepat lah. And then Johan cerita dia belajar di Bali kan. Saya cakap, alamak, di Bali waktu tu saya dah kahwin, nak tinggalkan isteri di Bali tak sanggup kan. Jadi saya cakap, ada dekat Malaysia. So saya pun ambil lah yang kat Malaysia. Tapi saya ambil tahun 2016, 2 tahun kemudian lah. Bila saya ambil, saya macam wow, baru saya faham yang dulu kenapa saya tak efisien waktu bekerja di bank dan jauh lebih efisien, lebih banyak menyumbang, lagi banyak ada sense of contribution bila saya bekerja di syarikat motivasi. Ialah salah satu sebabnya ialah saya punya Colored Brain saya sendiri. Bila saya faham tu macam subhanallah, ini menjadi satu turnaround pada hidup saya. Dan menggunakan Colored Brain saya mula berfikir, sebenarnya the kind of person jenis apa manusia kita ni penting sangat untuk kita nak mengatur kita punya efisiensi untuk menyumbang kepada syarikat, kepada masyarakat dan keluarga. Itulah cerita saya. Okay, amazing So maksudnya bermula daripada kerja bank, lepas tu nampak macam tak menyumbang. And bukan niat kita tak nak menyumbang, niat kita memang nak menyumbang, tapi kita somehow kita try pun tak nampak that contribution tu because of dia tak efficient dekat situ Dan maksudnya orang yang sama, individu yang sama, dia duduk dekat satu environment, dia tak perform tapi dibawa ke satu environment yang berbeza, boleh perform pula. Lepas tu dibawa ke satu environment yang berbeza lagi, macam tak perform balik, lepas tu dibawa satu lagi environment, tiba-tiba boleh perform balik So maksudnya just because of, hanya kerana kita tak boleh nak perform dalam satu environment, tak bermaksud kita tak boleh nak kita tak berguna kepada organisasi, kepada masyarakat. Mungkin the environment mungkin tak suit dengan kita punya profile sebagai manusia Naluri kita. Naluri kita. Okay, so kalau boleh saya relate balik time 2014, kita baru berjumpa 2014 kan. Time tu pun macam tak berapa kenal lagi, tapi 2016 tu time tu kerja dekat Malakoff Malakoff. Okay, time tu lah baru kita bersembang panjang pasal bukan saja Colored Brain ada beberapa profil lagi yang kita duk bersembang. Kita cantum dengan profil ni baru kita nampak wow, it's a very very holistic thing about a person Okay, and then
Syakir sendiri pun seorang yang certified dalam ada profiling boleh cerita sikit maybe your because of Syakir ni, kalau saya nak cerita dia punya tools tu banyak tau. Sebab tu dia boleh apa lagi selain color brain lagi, apa lagi you punya qualification? Okay, so saya nak sentuh sikit tentang environment persekitaran kita yang saudara Johan sebut tadi. Sebab apa? Cuba bayangkan kita kenal siapa, Tiger Woods kan, pemain golf yang antara terhebat dalam dunia, betul? Bayangkan kalau kita suruh dia menyanyi. Adakah dia boleh jadi sehebat Siti Nurhaliza? Mungkin, tapi mungkin tak. Nampak tak? So, certain orang, kenapa saya ambil ahli sukan dengan penyanyi kan? Ahli sukan ni ialah fizikal punya kerja. Penyanyi ni, of course, suara itu fizikal, tetapi penghayatan dia, showmanship dia dalam menyanyi, dia punya alunan rentak tu berbeza. It's a different environment altogether. Alright? So, dan bila kita sebut tentang tools kan, saya suka gunakan analogi ni tau. Kita belajar tentang color brain dan saya juga certified in DISC ataupun DISC ni ialah dipanggil behavioral consultant, behavior ataupun perilaku. So, color brain ni of course ada perilaku dia, tetapi lebih kepada cara kita berkomunikasi, cara kita memahami informasi kan. Dan DISC ialah something yang digembar-gemburkan sejak zaman Aristotle, Plato lagi zaman Greek, falsafah Greek lagi, memang dari lama dulu. So kita tahu personality plus yang ada choleric, sanguine, phlegmatic, melancholy, sama. DISC, dominant, influential, compliance dengan steadiness, sama. Kita ada belajar yang owl, dove, apa lagi dua jenis burung, eagle, peacock. Nasib baik Johan sebut. Kalau tak saya sebut burung Johan, burung Syakir dah. Ada banyak burung. So memang ada banyak personality tools tau. Tapi kena ingat tools ni adalah tools. Alright. Handphone kita ialah tool. Alright. So anda bayangkan macam saudara Johan dia guna iPhone 11 Pro kan. Saudara Johan dia pandai ambil gambar, pandai ambil video, pandai ber-WhatsApp menggunakan tool dia. Cuba kalau dia bagi kat anak dia Hafiz kan. Hafiz buat main game, selfie. Itu je. So tool lah tool, tapi bergantung kepada sesiapa yang pakai tu, itulah yang akan menentukan menggunakan yes. Sebab saya ingat tok guru saya pernah sebut a fool with a tool is still a fool. Nice ni nice tok guru saya ni betul, beliau ialah certified service management practitioner dan dia waktu tahun 2010 je dia dah ada 22 certification in service management. So sekarang 2020, 10 years later, saya tak tahu, mungkin dah 30 kot. Siapa tok guru tu kalau boleh kongsikan nama dia sikit? Sir Nordin Khalid. Boleh tengok Facebook dia. Sir Nordin Sir Nordin Khalid. So dia kata a fool with a tool still a fool Okay, siapa yang menonton tu boleh tuliskan sikit dekat komen. A fool with a tool is still a fool. So that's very profound So meaning that kita boleh ambil tool berbanyak mana pun, tapi kalau kita tak upgrade kita punya minda, kita punya saya suka panggil kita punya kompetensi, kita punya wisdom kita punya world view, pandangan kita punya perspektif kita, tool mungkin takkan ke mana-mana membantu. Sebab ramai orang juga yang sebenarnya ambil certification color brain dan akhirnya tak jadi apa-apa sebab sebab mungkin dia ada tools tapi dia tak mengaplikasikan. Bukan nak kata dia tak bagus, mungkin dia bagus dalam bidang lain tapi dia tidak betul-betul mengaplikasikan tools color brain ni as the maximum seperti mana saya menggunakan Ya, ada dia content dan konteks dia. Lagi satu contoh, ambil lesen kereta. Macam mak saya ada lesen kereta tapi jarang sangat bawa kereta. Ada lesen, ada kereta tapi jarang bawa. Sebab apa?
pakcik ni lah yang selalu drive dia, dan bila tak ada, pakcik lain lah yang akan drive dia kan. Okay. So memang apa, dia tak berapa pandai lah bawa kereta, tak pandai, tak confident, dan bawa pun kadang-kadang lupa nak signal. Sama jugalah kita dengan tool kita yang bawa colored brain, yang ada DISC. That's why kalau pernah je orang tanya saya nak ambil colored brain, bayar bukan murah tau. Waktu saya ambil tu RM10,000 saya kena bayar, RM1. Wow. So sekarang tak tahu lah, harap ada ni lah. If you're watching this, please give discount to other people, right? I think sekarang makin increase lagi. It's increasing. Yeah, of course, because the value is increasing. Dan saya suka sebut tentang brain ambiguity relief tau. Itu saya sangat seronok bila Johan ingatkan saya kan pasal brain ambiguity kan. Sebab apa ambiguity? Ambiguity ni adalah benda yang tak jelas. Right? Relief ni benda yang kita lega kan. Lepas kita buang angin, buang air, kita rasa relief, lega kan. So ambiguity relief ni ialah kita lega daripada benda yang tak jelas. Maksudnya apa? Cara kita memproses informasi lah. Kan? Contoh, kalau saya bagi contoh senang. Kalau seorang lelaki cakap kat seorang perempuan, saya sayang kamu. Right? So, cara ada bila cakap macam awak sayang saya, seronok sarang kan. Saya memang ada yang seronok. Tapi ada yang, betul ke? Saya tak betul je. Ada yang, okey, buktikan. Ada yang bila lelaki cakap, saya sayang kamu dia. Apa? Apa ni? Sorry, tengah pandang sana lagi. Awak cakap apa ni? Nampak? Itulah ambiguity relief. Cara kita memproses informasi. Okay, nice analogy Yeah. Alright. Okay, so brain ambiguity relief adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh, sebenarnya masa saya ambil certification dulu, konsep brain ambiguity ni belum ada kajian daripada Arthur Gamazi lagi. Dia masih peringkat dalam kajian. Okay, sekarang ni dah ada ni Okay, Nur Suhairi Salim, thank you. A fool with a tool is still a fool. Okay, Syamsul Rizam, saya otak hijau. Johan bagi tahu hihihi. Okay, saya adalah menjadi Johan dalam apa jua keadaan. Okay, Syamsul Rizam, okay, ni memang green brain betul lah. Saya kenal Syamsul Rizam memang seorang yang green brain. Saya rasa Syakir juga kenal dengan Syam, sahabat kita yang pakar online Betul. And digital marketing. Digital marketing. Okay, digital marketing dia punya ilmu memang sangat mendalam Okay, so okay, Syamsul Rizam kata dia otak hijau. Okay, daripada perspektif Syakir sendiri, apa maksud otak hijau, green brain, blue brain, purple brain dengan red brain ni? Kalau boleh just from your own perspective, cara paling mudah untuk mungkin kita nak bagi pendengar kita at least tahulah apa tu color-color ni. Okay, terima kasih Saudara Johan. Padahal awak tu sifu, saya ni belajar sikit je lah kan. So basically ada 4 jenis colored brain ataupun cara kita berfikir. Colored brain ni ialah kita punya brain processor. Lain orang, lain cara kita berfikir. That is why sometimes anda akan rasa yang bila anda duduk dengan kawan-kawan kan, bila dapat satu informasi, orang lain senang faham, anda susah sangat faham. Ataupun something yang anda macam, benda ni make sense, senang ni faham. Asal semua orang tak faham sangat, pelik betul. Pernah je macam tu, memang selalu je macam tu tau. Sebab apa, rupanya ikut teori Arthur Gamazi ada 4 cara berfikir, dan 4 cara berfikir ni ialah bergantung kepada sama ada kita ni berfikir secara mental, berfikir secara emosional ataupun berfikir secara fizikal. Alright, saya tak tahu kenapa fizikal saya macam tu. Okay. So, red brain. Red brain ni ialah yang paling, saya cakap, paling popular lah di kalangan, especially di kalangan corporate industry. Red brain ni ialah orang yang berfikir secara strategik, step by step, dia ada matlamat dia ada goal, dia ada underlying principle setiap kali apa yang dia buat. So, orang yang red brain ni, dia very strategic. Dan biasanya mereka senang memproses data, dan kalau duduk depan komputer lama pun tak ada masalah. Sebab apa? Cara dia berfikir ialah menggunakan mental tau. Apa-apa saja information masuk, dia cepat je dapat susun. Itu cara red brain. So, biasanya kerja dia cepat dan kerja dia precise.
Right? Itulah red brain. So second one is green brain. Green brain ni pula pemikiran dia ialah everywhere. Dipanggil random processing ataupun chaotic processing. Cara memproses informasi yang secara random. Contohnya macam saudara Johan, saudara uh, uh, Reza Syam. Puteri. Dan juga sahabat saya sedar saya ramai kawan rapat dengan orang green brain. Staff saya ada 1, 2, 3 orang green brain. Memang nak laju, nak cepat. Sebab apa? Cara mereka memahami ialah secara fizikal. Mereka kena buat baru faham. Dan mereka mudah nampak big picture. Dia tak nampak detail tau. Kalau detail tu sebab bukan nak kata sel otak tak bersambung, tapi sel otak dia macam wah, everywhere. Dan kalau nak tahu orang green brain bila berborak dengan dia akan cerita yang dia terlibat dalam macam-macam aktiviti dalam kerja dia. Contoh kalau dia seorang trainer, saya tengah cakap pasal Johan ni, dia lah yang buat nota dia lah yang pergi bercakap ke depan, dia yang buat design, dia lah yang susun sendiri, semua dia. Sebab apa? Aktiviti begitu bagi dia energi tau. Aktiviti begitu bagi orang macam saya macam aku kena buat, tolong buat, staff buat. Tapi bagi Johan, seronok. Benda tu kadang dia tak payah fikir pun, dia akan mudah. So orang green brain ni memang very physical oriented, memang akan buat, memang akan tengoklah kalau saudara Johan punya posting pun rajin. Sekarang beliau banyak di LinkedIn kan. Jadi orang green brain dengan red brain ni dua-dua rajin, tapi red brain lah rajin yang tersusun, green brain lah rajin buat semua benda. Tu green brain This random sana. Okay. Dah sama macam Arthur Kamazi tu. Dia punya Arthur Kamazi. Dan kalau nak tengok orang green brain yang bercerita, dia punya expression tu memang real lah expression dia. Kalau orang red brain bercerita, dia biasanya akan mendatar, dia akan relax. Kalau nak tengok ni, Tun Mahathir cara bercakap macam mana? Very slumber, very bersahaja kan, relax. Tapi orang green brain lah, saya biasa-biasa lah. Contoh green brain yang boleh kita relate sikit, siapa yang ni Dato' Alif Shukri. Okay, Dato' Alif Shukri. Okay. That's right. Saya pernah duduk satu event Dato' Alif Shukri sebagai speaker. Actually ada a few lah, but one of it ni memang nampak first time saya nampak dia on stage, memang definitely confirm green brain. Memang very animated, very unstructured, especially bila dia cakap tak ada macam tak ada flow kan. Kejap ke sana, kejap ke sini, tapi seronok lah, seronok dengar, tapi dia pusing sini. But very interesting speech. Betul. So you all nak cakap apa tentang Alif Shukri, cakap lah, tapi saya banyak belajar pada beliau. So salah seorang, saya tak mengaku mentor lah, segan lah mengaku mentor. So saya banyak belajar pada beliau lah. Alright. So yang ketiga ialah blue brain. Blue brain ialah intuitive thinking, yang mana bila dia masuk ke satu bilik orang yang blue brain dia boleh rasa semua mood orang, semua emosi orang dia boleh rasa. Itu ada kekuatan, ada kelemahan. So biasanya kalau pecinta teragung ialah blue brain, tetapi serial killer pun ialah blue brain juga biasanya. So apa? Dia betul-betul boleh feel orang punya mood, orang punya nuance. Nuance ni macam apa? Macam kalau biasa kita tanya isteri kan, sayang okey ke, lapar ke? Tak dah, tak lapar pun. Saya okey je. Maksudnya dia tengah kebulur tu. So kalau orang green dengan orang red, okey. Kalau orang red, okey. Kalau green, okey. Sama buat kerja lain kan. So kalau orang blue memang boleh merasa. Dan orang blue ni dia biasa akan mengambil tanggungjawab orang lain. So dia quite easily distracted juga. Macam green pun easily distracted sebab mudah, distracted dalam bahasa Melayu? Mudah terpesong perhatian. Mudah terpesong perhatian disebabkan ada kerja lain. So contoh, mungkin kalau saudara Johan tengah buat nota dia, tiba-tiba macam, boleh buat satu design lah. Dia akan terus buat design dia. Lepas tu tiba-tiba, I think kena WhatsApp my friend. Dia akan WhatsApp friend dia. Itu green brain. Tapi blue brain ni, kadang-kadang dia tengah buat kerja, dia akan fikir macam, apalah nasi kucing kat rumah tu. Isteri saya dah makan ke belum? Member-member cerita apa dekat WhatsApp group kan? Saya ketinggalan kan daripada cerita tu. Kadang-kadang tak join pun dia punya perbualan, tapi nak tahu je.
Dia akan clearkan chat satu-satu. Oh, dia cerita pasal ni, cerita. Oh, yang ni boleh masuk lah, boleh bagi pendapat sikit kan. So, itu cara blue brain. Very intuitive, very rapat dengan perasaan ataupun mood orang. Right. Dan of course, purple brain. Purple brain ni is information is king. Orang yang nakkan data, everything is related. That means kalau dia katalah yang macam perempuan tadi yang cakap saya sayang awak kan. So dia akan fikir yang betul sayang, apa buktinya? Dia pernah buktikan dia sayang saya tak? Okey, dia beli hadiah ni. Hadiah ni harga berapa? Okey, kalau harga RM20 mungkin sayangnya 20% je lah kot. Kalau RM100 mungkin 100%. Nampak dia punya cara dia relate information tu sangat banyak. Alright? Tetapi kalau purple brain ni bila dia caring betul. Sebab apa? Sebab dia caring about everything about that person. Kalau blue brain punya caring about the emotion tau. The emotion. Tapi kalau purple brain dia akan care pasal orang ni cukup duit ke tak, dia akan care pasal orang ni seluar dia muat ke tak, baju baru ke tak. So very detail dia punya ni. So inilah 4 jenis colored brain yang cara kita process information. Red ialah secara strategik, step by step. Green secara random, buat dulu baru faham. Blue, tengok je dah faham, dah boleh rasa sendiri. Dan purple, dia kena relatekan dengan informasi lain. Dia kena relatekan dengan numbers, dengan colours, dengan macam-macam. Right? Okay, so tu empat profile kita ada. Tadi red, start dengan red, betul green, blue dengan purple. Okay, dan saya tertarik because of tadi Syakir ada mention tentang mental, physical and emotional, which is colour brain ni ada 3 foundation. Menurut Arthur Kamazir ada 3 foundation. Dan kalau saya masih ingat lagi, Syakir pernah bercerita tentang buku apa dipanggil Human Dynamics, Sandra Siegel and David Horn. Betul. Okay, yang mana Human Dynamics ni salah satu foundation bagaimana colour brain tu boleh tercipta. Ada 2 lagi daripada C. Collinger cakap pasal temperament and also Herman Brain Nat Herman cakap pasal the Herman Brain punya ni. Okay, mungkin boleh kupas sikit tak? Because saya tak baca buku tu. Saya tak baca buku Human Dynamics. Saya lebih baca kepada Herman Brain. So nampak dia different angle. Sebab tadi kenapa saya tertarik is because of dia punya kalau kita faham angle-angle ni macam lebih mudah kita nak faham the colours ni sebab Human Dynamics dia cakap pasal the mental, emotional and physical, which is dekat Herman Brain tak cakap pasal elemen-elemen ni. Boleh relatekan sikit tak color-color ni dengan mental apa, emotional apa, physical macam mana? Okay, alright. So, sejak saya baca Human Dynamics kan, saya rasa it's so profound dan bila kita baca kan, Dr. Sandra Siegel dengan David Horn, mereka boleh tengok orang dengar bercerita dan tahu tau orang tu macam mana. Macam kita kalau boleh kena buat test, kena pakai kad, kena pakai apa. Tapi bagi mereka, I think kalau dia pun masuk ke colored brain pun, mereka pun boleh tengok dah ni dan boleh interview, cara mereka interview orang, berborak dalam 10 minit, 20 minit, akan faham cara fikir. So apa? So basically, red brain ni ialah berfikir secara mental. Alright? So berfikir secara mental, maksudnya setiap informasi yang dia dapat ialah based on logic. Alright? So it's easy for them. Cuma kekuatan setiap benda ni ada kekuatan dan kelemahan. So kekuatan dia lah, dia tak mudah terpesong sebab apa? This is the logical sequence. Inilah susunan yang logik. Jadi inilah yang kita kena buat. So itu kekuatan dia. So kelemahan dia mungkin tak faham emosi orang. So sebab apa? Manusia yang tak logik. Sebab apa? Kita ni makhluk yang tak logik. Ada tak isteri yang suami pukul, suami ambil dia, suami main perempuan lain, still sayang tak? Logik ke tak logik? Ada tak suami yang isteri yang asyik merajuk, lepas tu ada lelaki lain, kemudian menghabiskan duit dia, tapi masih cinta sebenarnya. Tapi masih sayang lagi. Sayang lagi. Kalau kita tengok daripada third party perspektif macam, ya Allah, apalah, macam orang macam ni pun ada Tapi memang ada
So tengoklah drama Melayu, anda akan faham behavior manusia yang betul-betul confirm tak logik. So jangan tengok drama Melayu. So satu persoalan sebab wife saya selalu cakap dengan wife saya macam, ada ke orang macam ni? Ada ke orang jahat macam ni? Ada ke? Itu memang satu kebenaran dalam kita punya kehidupan drama Melayu ni. Betul, memang wujud pun. Memang wujud. So again manusia bukanlah orang yang logik. Bukanlah makhluk yang logik. Tetapi bagi mereka yang menguasai logik, so tak banyak benda boleh memesongkan perhatian mereka. That's why kebanyakan leaders kita ialah red brain, dan kebanyakan budaya, lepas ni kita cerita budaya, mungkin bukan hari ni kot, hari lain cerita budaya kan. So budaya syarikat besar-besar pun ialah budaya red brain, which is mementingkan disiplin, mementingkan on time, mementingkan deliverables, mementingkan project management. It's all about management. Jadi itulah kekuatan dan kelemahan red brain. Lepas tu sama macam green brain. Contoh kita ambil siapa, Virgin punya bos tu, Richard Branson. So orang seperti beliau memang dia boleh ada banyak bisnes dan dia boleh berada di banyak tempat, sekejap pagi kat sini, kat sana, kat situ. Memang seronok. Dan green brain makes a good politician sebenarnya. Contoh dia ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Whether you like him, good example of green brainer. You like him or you don't like him, he is everywhere. Even at the age of 70 lebih, dia macam rajin ke sana kemari, dia sebiji macam Johan. Rajin. Mungkin sama colour brain kot. Mungkin sama. Cuma kelemahan dia pula, dia memang banyak miss detail ataupun kadang-kadang banyak typo bila menulis. So benda ni boleh kalau kita faham, kita check balik. Sama juga macam blue brain, senang faham, tapi antara semua ni yang paling mudah kemurungan depression adalah blue brain. Sebab apa? Dia walaupun bukan emosi dia akan tangkap orang sedih, orang marah, orang geram, dia akan tangkap. Kalau dia ada dalam environment tu. Tapi kalau dia ada environment orang semangat, orang seronok, orang positif, dia akan jadi itu juga. Saya ingat lagi, ini sangat penting yang saya sedar. Kalau cuaca mendung, hujan, saya down. As simple as that. Tengok luar, mendung, down. Dan saya sedar yang saya sangat-sangat memerlukan natural lighting. Saya perlu natural lighting. So bila office saya, kita ada cermin besar, tutup tu dengan langsir, saya pindah office. Macam tak nak, I don't have enough energy. So soalan cepu mas dia, Syakir adalah which colour? Saya blue brain lah. Saya blue brain. Ayah saya blue brain. Adik-adik saya semua blue brain. Mak saya purple. So sebagai seorang blue brain, environment sangat mempengaruhi. So kalau environment ada kurang sikit, macam lampu tak cukup, cuaca mendung, dia effect Effect. Hari tu saya punya lampu kat rumah rosak, macam malah dapat rumah. Memang environment sangat penting lah. Tetapi as we grow older, kita faham, dan ini kita nak sebut tentang communication flexibility ataupun kita punya brain flexibility, kita punya flexible kan. Saya bagi contoh. Saya left-handed. Kebanyakan anda ialah right-handed. So, kalaulah saya yang left-handed ni dipaksa menulis tangan kanan, nescaya tulisan saya tak akan secantik orang yang naturally tulisan tangan kanan. Alright. Tetapi kalau saya tulis tangan kiri, saya natural betul. Kalau saya tak melatih menulis sebagai tangan kiri pun, tulisan saya takkan cantik juga. Akan buruk juga. Cuma saya selesa menulis. Cuma tulisan tak cantik. Sama juga macam colour brain kita. Kalau kita ni green dan dipaksa jadi red, mungkin tak selesa. Tetapi bila kita dalam environment yang buat kita green, kita akan selesa. But kalau kita tak improve kita punya attitude, kita green brain dalam green environment, still kita tak perform. Walaupun kita selesa, kita tak perform. So macam ni kita nak perform? Itulah kita ada syarat-syarat hidup kita dalam kita sebagai orang Islam, kita punya values, syarat-syarat hidup kita. Values are the rules that govern our life.
Right? Benda yang kita percaya dan kita berpegang. So ada setengah orang dia betul-betul berpegang kepada uh, being punctual. Tak kisah walaupun dia green ke blue, purple, tapi berpegang benda-benda tu walaupun susah ke senang dia buat juga. Ada orang berpegang pada buat kerja biar siap. Orang yang blue brain dengan green brain biasa tak siap buat kerja. Tetapi kalau dia berpegang pada benda tu, dia boleh siapkan kerja juga. Sebab apa? Itulah values. Values yang penting. Mungkin ada satu safety life ni kita nak cerita pasal values saja. Tetapi sebab apa? Orang pernah tanya saya, kalau red dengan purple boleh kahwin ke? Boleh kawan ke? Saya cakap, kita ni semua ciptaan Allah ke? Takkanlah Allah ciptakan setengah ni tak boleh berkawan? Tak ada. Sebab again, benda ni is just our tool. Right? Cara kita pakai dia, it can be positive, it can be negative. But apa yang Allah cipta tu neutral. Kita lah yang kena jadikan dia positif atau negatif. Setiap ni ada. Purple brain, positif dia very detail, kerja dia siap, kerja dia very rich, high quality. Tetapi kelemahan dia mungkin dia slow sikit nak make decision, slow sikit nak siapkan kerja, mungkin dia susah sikit nak faham orang punya situasi sebab dalam kepala dia ada beribu situasi. Tengok macam Doctor Strange kan. Dia kata I've seen the future. There are 28 million possible outcome, only one outcome that we can win this battle dalam Avengers Endgame. Johan mesti tak tengok lagi betul tak? Minta maaf kalau cakap pasal movie-movie ni tu dah cakap pasal Doctor Strange. Doctor Strange ni siapa pakar motivasi ke ataupun okay. Doktor yang pelik Doctor Strange kan. Okay, so maksudnya kan pada malam ni. So malam ni kita boleh cerita sikit. Kita tengah cakap pasal efficiency tadi kan. Malam ni kita cakap pasal efficiency. So maksudnya setiap kala ni dia ada dia punya kekuatan dan juga mungkin dia punya kelemahan dan betul, macam mana kita menggunakan kekuatan dalam situasi tertentu, dalam environment tertentu akan menentukan sama ada kita efficiency atau tidak. Okey, boleh kita relate balik pada awal-awal tadi kita ada cakap pasal kisah kerja dekat bank, kisah bekerja dekat company ayah sendiri yang mana buat apa motivation punya program dan sebagainya. Apa yang menyebabkan sebagai seorang blue brain rasanya macam tak efficient dekat bank dan tiba-tiba masuk dalam environment buat event apa semua ni macam tiba-tiba boleh efficient? Okay, so basically dalam setiap industri kan dia ada beberapa budaya yang penting. So contoh, kalau dalam industri banking memang budaya red brain is orang yang red brain ataupun yang memegang budaya ataupun nilai-nilai red brain, mereka yang mudahkan ke depan. Orang yang disiplin, on time, boleh kerja processing bagus, kerja pun step by step, boleh buat kerja yang mundane, yang ulang-ulang boleh buat secara efisien. So mereka ni lah orang yang efisien. Alright. So kalau maksudnya red brain ada lebih banyak advantage dalam that kind of environment Correct. Sebab apa? Macam kita tahu banking lah kan. Banking, what is banking? Banking ni basically secara paling simple lah bagi orang loan. Alright. So siapa yang patut bagi loan? Orang yang tak perlu loan lah. Orang yang paling senang dapat loan. Sebab apa? Dia ada duit nak bayar balik. Orang yang tak ada duit yang perlu loan, itu kita tak bagi. So kalau kita sebagai blue brain macam, alah kesiannya. And then kalau macam so keputusan tu dah tak rasional tak rasional, dah tak berdasarkan fakta yang ada, tak berdasarkan fakta. Betul. Tapi kalau red brain yang buat, kau tak boleh, kalau kau susah macam mana pun, kalau your paper doesn't shows that you can pay, kalau paper tak ada bukti yang menunjukkan you boleh bayar, dia punya track record tak bagus, no, I'm not going to give you. Betul. So it's very orang kata very red lah. Yes. Dia ada advantage lah kat situ. So kalau macam advertising pula, memang green. So apa? Advertising ni is all about design, kena tahu market punya needs, ada macam-macam kan. So banyak kerja dalam satu masa. Itu memang orang yang green memang seronok lah. Dia ada paperwork sikit. Saya banyak belajar. Saya pernah kerja dalam corporate communication. So memang faham lah dia punya ni. Sebab waktu tu saya kerja sebagai copywriter, penulis kan.
So memang nampak lah. Dan actually orang blue pun sesuai juga, especially for the writers kan. Untuk nak masuk dalam ni memang sesuai. Tetapi bagi saya yang paling sesuai memang of course lah motivasi. Sebab apa, it's all about developing people. So memang budaya itu sendiri lah, budaya development memang kita seronok lah. And saya ingat saya pernah borak dengan Johan yang energy is everything tau. Tenaga kita. So ada beberapa aktiviti yang bagi kita buat kita bertenaga tau. So red brain lain aktiviti dia, green lain, blue lain, purple lain. So kita tahu dalam kerja seharian kita kan, berapa banyak aktiviti yang betul-betul menaikkan tenaga kita, berapa aktiviti yang memang suck kita punya tenaga, yang memang sedut tenaga kita pergi, dan berapa banyak aktiviti yang memang kita kena buat which is neutral activity. Contoh neutral activity lah makan, buang air, jalan, itulah neutral activity tau. Tapi ada orang bersemangat pergi buang air, tiba-tiba dapat energi neutral okey. Okay, nice. Ada, tapi mungkin dia semangat sebab inilah masanya untuk nak layan phone, nak lari daripada keluarga ke, lari daripada kerja kan. Okay. Itu neutral. Pengalaman lah. So low energy punya aktiviti, contoh boleh bagi situasi sikit macam mana low energy punya aktiviti? Okay. Macam saya untuk blue brain kan, low energy activity ataupun aktiviti yang menarik saya punya energy, yang menyedut, yang suck away my energy, ialah benda yang processing, benda yang perlukan detail, benda yang perlu duduk dan menghadap. Saya memang tak gemar. Kira sekali dua kali boleh, tapi kalau itulah kerja saya, memang saya tak perform. Dan di situlah kita cakap tentang brain flexibility. Sebab apa? Sometimes benda tu memang perlu buat. Cuma saya macam saya katalah energi saya dah 100%, saya fokus 50% kerja saya untuk buat benda ni. Kadang-kadang benda tu benda kecil je pun, tapi 50% of saya punya energi saya habis kat situ. Tapi kemudian saya recharge balik dengan buat benda yang saya suka. Contohnya macam menulis, bercerita dengan orang, mendengar cerita orang. Itu energi yang aktiviti yang naikkan energi kita. So kita bila kita faham, kita boleh buat. Satu lagi benda yang betul-betul start saya energi ialah kalau staff buat perangai, saya kena tegur. Itu memang tak suka. Tapi kalau untuk orang yang mungkin green ke, red ke, tak ada masalah sebab betul lah, tak buat salah, tegur lah. Macam green pun just cakap lah, bukan nak fikir apa dia rasa kan. Benda penting kan, benda yang something that I can do, I do lah kan. So itu contoh aktiviti yang sama ada menaikkan kita punya energi ataupun menyedut energi kita. Macam Johan, apa yang menaikkan your energy? Kalau bagi saya duduk dekat depan crowd, that is my energy lah. But not all green macam tu, tapi kalau seorang green, seorang green yang kalau kita boleh cakap pasal talent zone sikit green yang superstar punya profile, dia akan jadi sangat energetik kalau apabila mereka berada di hadapan. So mungkin kita nak kena buat satu lagi sesi untuk kita kupas the talent zone. The talent zone ni macam combination talent zone dengan colored brain akan macam baru kita boleh nampak sama orang tu sesuai kat situ atau tidak. Sebab mungkin tak semua blue brain tak sesuai duduk kat bank. Ada je blue brain yang mungkin duduk dekat bank and then seronok duduk kat bank because of mungkin dia profile analyst tapi dia blue brain kan. But kalau kita tengok tadi seorang blue brain tapi dia macam little bit of extroversion, disuruh buat processing, disuruh tegur orang lagi. Itu memang satu benda yang sangat menyukarkan dan menyakitkan. Betul. Sebab saya pernah ada ni PIP Performance Improvement Plan, which is sesi PIP ni ialah kalau orang tu memang screw up dekat company ataupun buat masalah ke, kita duduk, kita tegur dia, kita bagi dia ultimatum, awak kena buat ini, kalau tak buat awak kena berhenti, kena pecat. Dan saya pernah pecat staff saya 3 hari tak boleh tidur. Tak boleh tidur 3 hari? Tak boleh 3 hari. Malam tu, kenapalah dia nangis depan aku, kenapalah dia merayu, kenapalah aku buat ni kan. Tapi benda tu perlu buat. Benda yang memang sangat-sangat logik untuk buat tau. Tapi, ya. Dari segi rasionalnya
So blue brain is a people person. So masalah orang seolah-olah macam masalah kita sendiri, because of everything is connected. So satu perkara yang sangat susah bagi seorang blue brain untuk buat. Betul. Okey, kita tengok dulu ada komen-komen sedikit. Okey, Tuan Syamsul Amri teruja juga nak tahu warna otak. Okey, esok mungkin insya-Allah saya akan berjumpa dengan Tuan Syamsul Amri mungkin kita boleh cerita sikit tentang warna otak ni. Okey, Nur Syari Salim kata ada buat kajian atau boleh jelaskan tentang hubungan kait antara colored brain dengan orang yang mudah terlupa atau yang ada penyakit demensia. Okey. Okay, maybe Syakir ada apa-apa boleh ni sikit, boleh jelaskan sikit, ada ke kajian yang orang mudah terlupa ni macam mana? Okay, dia ada, bila kita sebut tentang mudah terlupa ni, ada yang actually betul-betul physically otak dia ada certain, yalah dah tua ke, dah ada certain what you call it, rosak sikit lah for the lack of better term kan. Rosak sikit, so itu berlaku demensia. Tetapi mudah terlupa ni, under normal circumstances, kalau kita semua sihat walafiat satu tubuh badan, biasanya mudah terlupa sebab informasi tu tak penting bagi kita. As simple as that. Dan of course, orang green kalau tak latih diri akan banyak terlupa sebab dia nak buat. Dia bukan kerja dia untuk ingat, kerja lah untuk buat. Alright. So orang red kalau terlupa, lupa sebab benda tu tak penting. Benda tu tak melibatkan dia punya goals, dia punya matlamat, tak melibatkan underlying foundation of dia punya work, tak melibatkan kerja dia. So dia lupalah, tak penting. Orang blue mungkin terlupa sebab benda tu tak ada emotional dekat dia sangat. Contoh macam sekarang ni saya tengah betul-betul fokus nak menaikkan bisnes saya. Kita nak mula dengan sistem agent, dengan sistem affiliate, dan saya pun banyak menulis konten kan. Tetapi kadang kalau ada orang minta tolong saya tentang bisnes lain, ahli keluarga minta tolong tentang bisnes lain, bagi saya tak ada kena-mengena langsung dengan saya tengah sibuk sama lain, and benda tu tak ada emotional connection dengan saya langsung, saya lupa. Tadi ada makcik saya minta saya punya IC pun, saya lupa nak bagi, lupa langsung. Sebab apa? Tak penting, tak ada emotional connection. Tak ada emotional connection. So kalau orang purple jarang lupa tau. Sebab apa? Everything dia ingat, cuma kadang dia lupa sebab dia lah benda tu tak penting bagi dia. Okay, so orang purple kalau it's not part within the system yang dia dah rangka, mungkin dia mungkin akan tertinggal So it's very important. Not part of the system yang dia rangka, betul? Tapi percayalah, orang purple ni selagi dia boleh masukkan dalam sistem dia, itu pun dia masukkan. Saya ada staff seorang ni purple kan. Memang kalau kita suruh dia buat satu benda, dia akan bagi 10. Saya cakap no, ni semua tak nak, dia tak ada masa, tak ada duit, tak ada kudrat untuk nak melaksanakan semua ni. Kita buat satu ni dulu. Sebab orang yang berjaya ialah those who are successful are people who do fewer things. Sebab apa? Ni saya suka bercerita tentang bila kita buat bisnes kan. Bila bisnes kita kecil, kita seorang boleh buat semua benda tau. Contoh macam waktu saudara Johan awal-awal, beliau lah yang pergi mengajar, beliau lah pergi buat sale, beliau lah yang pergi buat proposal, yang buat nota, yang buat everything. Alright? Sebab apa? Mungkin satu program seminggu ataupun 2 program sebulan. Tetapi bila bisnes kita dah makin besar, so mungkin kita dah start 3 program seminggu, mana ada masa dah. That's why kita kena start delegate kerja. So mungkin fokus Johan, instead of buat everything, dia dah tak sempat nak print nota dia sendiri, tak sempat dah. So mungkin ada staff, kerja Johan apa? Upgrade dia punya knowledge, upgrade dia punya activities, upgrade dia punya result yang peserta atau customer akan dapat. So itu fokus dia, buat satu benda tu je kan. Jadi dah tak ada masa nak buat semua benda. Sebab apa? Kalau kita buat semua benda, then tak dapatlah 3 program yang highly impactful. Mungkin satu program highly impactful, 2 program tu copy paste daripada first program. So sebab nak buat semua benda kan. So itulah itulah pentingnya priority. Sebab apa? Macam Red, insyaAllah dia pandai priority. Cuma Red ni kadang-kadang priority dia lebih kepada apa orang lain dah buat, dia nak ikut. Sebab apa? Dah ada bukti, dah ada ni. So itu satu masalah. Sebab apa? Kadang-kadang kalau dia tak faham tentang budaya, tentang culture, tentang kekuatan, dia ingat
Orang yang berjaya kat advertising, dia nak cuba buat dekat banking. Mungkin tak berjaya. Mungkin tak sama sebab apa? Different resources, different attitude, different kind of cara kita memproses maklumat, totally different. Okay, So, boleh cakap pasal Red Brain situasi tu saya teringat lagi masa saya mula-mula nak pitch pasal Colour Brain ni. Awal-awal dulu masa baru buat training, yang saya pitch memang actually it's a very very senior person lah in that organisation. Soalan yang ditanya adalah siapa lagi yang pernah menggunakan dia punya tools ni. Sedangkan company tu dia punya motto apa, macam innovation and being the pioneer. So saya terus balik tu saya duk fikir you kata you being pioneer tapi you tak nak cuba benda baru. Macam mana ni kan? But masa saya bentangkan tu saya rasa memang okay, ni confirm dia seorang yang red brain. And the reason kenapa saya tak dapat job tu adalah sebab time tu saya belum ada kemahiran betul-betul lagi macam mana nak convince seorang yang red brain untuk bagi dia fakta-fakta yang dia perlukan untuk membantu dia memproses maklumat dengan lebih baik. Maksudnya saya membantu dia membuat keputusan. Dia punya brain ambiguity relief tu macam dia masih ambiguity. Betul. Masih kabur lagi. Apa sebenarnya Johan nak sampaikan ni? So, saya tak bantu dia untuk bagi dia kejelasan, jelas. Oh, ini adalah solusi yang kita nak. Sebab dan saya sangat yakin sebab dia ada satu masalah yang because saya dapat information daripada staff dia kan. Dia ada satu masalah dan saya yakin Colour Brain sebenarnya boleh menyelesaikan masalah tersebut. Sebab dia kata time tu dia punya head of this department actually a blue brain. And because of dia blue brain ramai orang tak suka dengan dia sebab apa? Sebab dia pilih kasih. Okay, dia macam dia ada favoritism lah, which is totally bila dia sebut tu je saya kata dah ini mesti head of department yang blue brain, yang mungkin the rest of the team tak faham yang boss dia adalah blue brain, and boss dia start to talk bad things about pasal dia lah. Meaning apa yang saya nak cuba sampaikan adalah yang actually point saya tadi adalah red brain sebenarnya red brain bukan dia tak boleh nak menerima job tu, tapi sebab saya sendiri tak faham dia perlukan fakta. Dan dalam training saya selalu cakap red brain most of the time they need to do it right the first time. Maksudnya dia tak nak buat mistake. Betul. So kalau dia tak nak buat mistake, kalau saya bagi something yang tak jelas, yang rasa-rasa dia boleh dengan memilih saya sebagai trainer boleh jadi mistake, dia tak nak ambil saya. Betul. Dia nak yang sure thing. That's a very very good lesson yang saya belajar lah. Okay, tapi untuk menjawab soalan Nur Syairi Salim tadi, kalau nak kata orang mudah lupa ni, okay, saya seorang green brain and saya selalu terlupa not because of saya lupa sebab benda tu saya lupa. Sebab seorang green brain ni dia boleh buat one thing at a time. They can only focus on one thing at a time. So masa dia tengah fokus on benda A, dia tak ingat dah benda B, benda C, benda D. Sebab tu dia terlupa. Contohnya kalau dia sibuk dengan kerja, tiba-tiba dia tahu yang tugas dia adalah nak buat, contoh nak buang sampah, dan disebabkan oleh fokus buat kerja, dia akan terlupa untuk buang sampah. Until dia stop sekejap, okay, tengok balik apa tadi yang kena buat, dia listkan balik, okay, mungkin dia akan ingat balik lah. So itu on the context of green brain. Sebab saya green brain, saya boleh relate. Blue brain kalau mungkin orang tu mungkin tak penting, macam cakap tadi ada emotional punya impact kat situ Okay, dan kita ada juga kat sini Juan Najla. Okay, lambat join, tak sempat nak tahu Colour Brain. Okay, jangan risau, kita masih bersiaran dekat live ni. Selepas ni boleh replay balik. Okay, saya suka sebab kalau saya buat live ni saya tak nak saya sendiri yang terangkan tentang The Colour Brain, because of saya tentang Colour Brain kalau saya ulang-ulang benda yang sama kan. Tapi bila saya dengar macam Syakir sendiri cakap, sebelum ni pun kita buat Facebook live dengan L Filani, bila dia terangkan tentang Colour Brain, saya sendiri pun belajar. Macam tadi pun saya sendiri pun belajar. Oh ya, betul juga because of the cara seseorang tu, perspektif tu berbeza. Sebab tu kita panggil dia perspektif komunikasi warna. Okay, jangan risau, nanti kita boleh replay balik dekat sini Okay, so sekarang kita dah pukul 10.03. Mungkin kita nak kena orang kata wrap up. Wrap up. Kita nak kena wrap upkan sesi kita pada hari ini. Okay, mungkin boleh bagi sikit kata-kata kesimpulan macam mana Colour Brain boleh influence the efficiency dan apa saranan kepada para pendengar. Okay,
So akhirnya yang paling penting kan bila kita nak jadi efisien. Sebab apa? Sebab apa kita nak jadi efisien ni? Ialah of course benda paling penting seorang nak buat ialah untuk memberi manfaat. Siapa-siapa pun kita ni, kita nak memberi manfaat, especially pada keluarga kita, kepada orang yang kita jumpa tiap-tiap hari. So bayangkan kalau kita jumpa orang, sebab apa? Kita nak, bila kita bercakap dengan orang, orang dengar. Bila kita tak ada, orang rindu. Dan bila kita buat sesuatu, orang lain rasa kesan dia tau. So itu kenapa kita nak jadi efisien, kenapa kita nak jadi berguna. Dan itu merupakan salah satu keperluan dalam diri semua to be useful. Alright? Jadi bila kita nak faham benda ni, kita kena muhasabah diri lah. Muhasabah ialah as simple as fikir what kind of person am I. Saya ni manusia jenis apa. So kita tahu yang kalau red brain, kita berfikir secara strategik, step by step, ada goal, alright? Kita nak do right the first time. Dan itu kekuatan kita. Kita juga ada kelemahan yang kita mungkin susah nak terima idea yang tak terbukti lagi, walaupun daripada orang yang kita sayang, kan? Mungkin. Dan mungkin kita terlupa nak take into consideration emosi orang lain. Itu kalau red brain. So kalau green brain lah, kekuatan kita memang kita kerja laju, macam-macam kerja kita siap, memang kita buat, tetapi kekurangan dia ialah mungkin kita banyak terlupa benda lain, mungkin kerja kita banyak kesilapan, and mungkin benda yang orang tak suruh pun kita buat. Jadi kita dah membazir masa, membazir tenaga. So blue brain pula, kita very very sensitive, very very intuitive. Kita sensitif dengan persekitaran, kita dan kita punya field of view besar. Blue brain, kadang saya tengok sini, saya tahu isteri saya tengah buat apa sana, anak saya kat mana, semua saya boleh tahu. Oh ya, saya pernah deal dengan seorang green brain designer Sambil dia tengah buat design ni, dia boleh tengok movie. Saya memang jealous lah. Memang dahsyat lah. Design dia dah cantik, lepas tu movie tu dia boleh follow. Memang betul. Nampak green, blue brain. Blue brain memang macam tu lah. Memang saya pun kalau dalam meeting apa, memang kadang saya tak tengok semua orang tengah buat kan. Orang mungkin ingat saya tak ni, tiba-tiba bagi komen kan. Hand check kerja orang lain semua. Memang itu salah satu kekuatan. Kelemahannya, mudah sangat depress. Seriously, mudah sangat depress. Itu sebabnya kalau nak tengok blue brain yang bagus, saya tengok yalah, Datuk Muhammad Faizal Kamsah, ayah saya, Tok Abah. He has become quite detached, bukan detached macam mana. Sebab dia sangat-sangat faham emosi orang, dia tak nak masuk dalam emosi orang. So kalau orang tak cari dia tak cari orang. Dia dah jadi macam tu. Cara dia nak mengawal dia punya emosi, mengawal dia punya aras efisiensi beliau sendiri. Alright? Dia tahu dia punya kelemahan, dia cuba untuk tak nak masuk ke dalam okay, so very good bila kita tahu kita pasal tentang diri kita, kita boleh set parameter what works what. Yes. Kita set parameter apa yang kita nak fokus on, apa yang kita nak avoid, apa yang kita betul-betul prepare untuk nak buat kalau itu benda yang drain kita punya energy. Alright? Dan of course purple brain very detail, very system oriented, everything dia boleh connect dengan everything. Cuma kerja dia mungkin lambat siap dan kerja dia mungkin lambat buat keputusan. Sebab sahabat saya, purple brain, ya Allah, dia nak beli kereta baru, dulu dia pakai kembara tau. Saya harap dia tengah tengok. Dia pakai kereta kembara. Tahu produk kembara mungkin yang muda-muda mungkin tak tahu. So daripada nak tukar produk kembara, sekarang dia pakai Volkswagen Passat. Dia test kereta 4 tahun. Test drive 4 tahun baru dia tukar kereta. Maksudnya 4 tahun sebelum tu dia dah mampu nak tukar kereta tau. Cuma dia test Tiguan lah, dia test Hyundai macam-macam lah. Tak cukup information selagi tak cukup information keputusan Okay, sekejap sebelum kita betul-betul wrap up ni, ada satu soalan daripada saya punya sahabat Facebook ni, Ilya Osman. Dia cakap, how to deal purple brain yang kurang emotional sebab tak ada emo bila lead the team. Okay, macam mana dia sebagai seorang purple brain yang okay, interesting bila cakap pasal ni because of bila saya berguru dengan Atta Kamazi tahun 2012 tu dia ada mention
the theory of behind colored brain apa semuanya, dia kata sebenarnya dia ada 5 color dan sebenarnya ada 9 gene tapi sebenarnya dirangkumkan kepada 5 yang utama. Green, red, blue and purple sebenarnya ada 2. And the difference between the purple number 1 and purple number 2 ni is actually satu purple yang high emotion, satu lagi purple yang low emotion. The rest is the same. Okay, which is ni benda yang jarang saya kongsi dekat kelas saya pun saya tak kongsi this kind of information because mungkin tak related. Tapi bila cakap pasal purple brain yang kurang emotional, okay, how to deal, macam mana kita nak berurusan dengan orang yang purple brain yang kurang emotional bila dia tak ada emo nak lead the team. Alright, so bila sebut macam tu, kita tadi saya cerita tentang that triangle, physical, mental dengan emotional kan. So red ialah mental, green ialah physical, buat dulu baru faham, blue of course emotional. So betul cakap ni, cakap Arthur, cakap Saudara Johan, purple ni is actually mental plus emotional. Alright, so mental apa? Red, emotional blue, campur jadi apa? Purple. Right. So it could be mental emotional or emotional mental. So ada orang yang highly emotional tetapi dia boleh connectkan all each emotion with certain logic. Alright. Dan ada yang very logical tapi that logic dia connect dengan, dia bukan connect dengan emotion tau. So dia connect that emotion tu buat logic tu lagi banyak. So emotion ni kan banyak kan. So untuk orang yang tak emotional, kan janganlah cerita emotion, ceritalah fakta. Treat macam cakap dengan orang red brain. So apa, orang macam purple macam tu yang tak ada emotional, dia nak tahu apa? Basically nak tahu benda ni boleh buat ke tak, benda ni pernah buat ke tak, benda ni jadi ke tak. Then give that fakta kepada dia. Kalau kita nak cakap buatlah ni sebab apa, makcik saya suka kalau saya buat ni kan. Tak kisah. Lantaklah makcik-makcik lah. Kata. Bagi dia fakta from a couple of angles. Contoh, if we make, kalau kita buat keputusan ni, alright, kita punya income akan naik daripada 10,000 pada 50,000. So that means kita punya profit margin mungkin naik 20%. Dan benda ni, syarikat ni pernah buat, benda yang sebiji dia buat yang ni. Dan dia punya produk pun sama, dia punya target audience pun sama. Tunjukkan all those information, ada data, dan siapa, macam mana dia nak ni, sebab dia kena make decision. Kena ingat, leaders always have to make decision. So decision dia berdasarkan emosi ataupun mental ataupun fakta. So kalau dia ikut emosi, mungkin macam benda ni bertolong orang. So walaupun kurang dia punya keuntungan, dia akan buat sebab bertolong orang. Tetapi kalau dia berfikir dari segi ni, dari segi logik, purple lagi besar. So nak, okay, benda ni number 1 make money, number 2 dia save money, number 3 dia tolong orang, number 4 dia mungkin menaikkan profile that leader, number 5 mungkin kita bagi 5, 6 sebab kenapa dia kena buat, dan takkan dia tak nak buat, betul tak? So basically kita sumbat dia dengan information lagi, walaupun kita rasa dah cukup, bagi lagi information lagi. Sebenarnya kita yang bantu dia untuk buat keputusan yang sebenarnya keputusan tu based on kita, apa yang kita nak. Sebenarnya kita bantu mereka. So Puan Ilya Osman kata kadang-kadang strategi purple tapi tak ada humanity. But I think the key of colored brain, komunikasi warna yang kita cakap ni adalah it's not about us, it's about them. Kita nak bagi mereka apa yang mereka perlukan supaya mereka dapat beri apa yang kita perlukan. So that's the strategy. So the key is actually always to understand your, I would like to call it opponent. Understand your opponent so that you can win the opponent. Counterpart. Understand your counterpart. Yeah. Understand your counterpart. Okay, that will be even better words.
Okay, so kita dah pun 10 hampir 10 suku sekarang ni. Okay, kalau sebenarnya kalau nak berborak pasal benda ni, kalau saya duduk dengan Syakir ni mungkin sampai 2-3 jam pun mungkin banyak banyak saran kita boleh kupas. Itu baru story pun tadi baru sikit cakap sebenarnya banyak lagi story-story yang kita boleh kongsikan. Mungkin kita nak kena buat siri-siri yang berikutnya. Mungkin kita boleh kupas dari perspektif lain, tapi saya sangat teruja untuk sebenarnya untuk cakap pasal the talent zone, macam mana Colored Brain dengan talent zone ni kita boleh kaitkan, and then kita boleh make sure that seseorang terperform dalam keadaan yang dia boleh perform based on who they are. Then match with the role or the environment yang ada. Okay, terima kasih banyak kerana bersiaran. Okay, Syakir, kalau boleh ni, kalau orang nak follow ke, nak dapatkan update ke, macam mana nak berhubung dengan Syakir sendiri? Boleh follow ataupun friend saya dekat Syakir Fadzilah, SYAKIRFADZILAH di Facebook, ataupun @Syakir Fadzilah di Instagram, insyaAllah. Okay, Facebook dan Instagram LinkedIn? Sama LinkedIn juga Syakir Fadzilah, tak ingat. Sama sama juga. Okay, so boleh berhubung, boleh terus connect dengan Syakir, sebab Syakir banyak bagi konten-konten terutamanya dekat Facebook yang banyak konten-konten yang saya nampak dikongsikan. Sebenarnya saya pun belajar daripada konten-konten tersebut. Sangat seronok cara penulisan yang dikamat oleh Syakir. Okay, Mio Yusof kata terima kasih. Okay, terima kasih Mio kerana menonton daripada hari tu lagi dengan sesi dengan Elfilani pun. Mio bersama kita. Sekarang ni boleh follow Syakir sebenarnya banyak ilmu ni. Kalau nak dikorek, sebab saya suka duduk dengan dia sebab banyak benda yang kita boleh hadam because of orang yang banyak ilmu ni, dia ada satu benda dipanggil perspektif. Dia ada insights yang sebenarnya insights ni kita boleh tukar kepada wisdom. Okey, terima kasih banyak, dan kepada mereka yang sebenarnya nak belajar tentang lebih lanjut tentang Colored Brain, kami juga sebenarnya sedang merangka satu public program pada 11 dan 12 November 2020 di Hotel Istana. Program 2 hari dan HRDF claimable. Siapa yang company ada HRDF di SBL khas. SBL khas maksudnya tak perlu nak bayar, kita terus claim daripada HRDF as long as duit levy tu masih ada lagi. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okay, banyak lagi video-video yang insyaAllah kita akan organize, dan mungkin dengan Syakir sendiri banyak konteks yang kita boleh bincangkan. Okay, itu saja daripada kami. Okay, thank you. Share nanti about negotiation skills in Colored Brain. Okay, awesome guys, thank you daripada Suhai, Syahri Salim. Okay, insyaAllah kita akan kongsikan negotiation skills. Satu lagi topik yang agak menarik bila cakap pasal Colored Brain. Dalam program memang kita ada buat satu aktiviti khas yang mana setiap color ni dia kena negotiate dengan different color, tengok apa masalah dia. Kalau boleh tengok dekat Facebook saya, sebenarnya saya ada kongsikan satu debriefing. Seorang Purple Brain bila dikerumun oleh seorang Green Brain, ya Allah, saya tak suka. Dia cakap okay, ada real simulation memang kita dah main aktiviti ni banyak kali. It's very much consistent. Setiap kali aktiviti itulah dia apa yang berlaku. Okay, thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa sentiasa follow kami. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okay.